Kita sambung pembelajaran kita di dalam bab 4 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, subtopik 4.3 dengan 4.4. 4.3 Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kepentingan yang pertama adalah sebagai kawasan tadahan hujan. Hutan bertindak sebagai span berongga yang menyerap air serta mengalir air ke sungai, empangan, kolam dan tasik. Hutan di kawasan tanah tinggi penting sebagai kawasan tadahan hujan. Air yang diserap ke dalam tanah ditapis secara semula jadi dan menjadi air yang bersih. Contoh lokasi adalah di Banjaran Kapuas, Hulu Sarawak dan Taman Negeri Royal Belum di Perak. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Konsep ekosistem adalah saling bergantung di antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam alam sekitar. Kawasan hutan merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi sebagai salah satu komponen biotik utama. Tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam komponen biotik dan abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Apa itu biotik? Biotik merupakan organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Abiotik mengandungi persekitaran fizikal seperti bentuk muka bumi, batuan, tanah, air, udara, mineral dan sumber tenaga suria. Contoh lokasi di Taman Negara Bako Sarawak dan Taman Negara Pahang. Apa itu ekosistem? Ekosistem bermaksud interaksi, iaitu saling kebergantungan antara biotik dan abiotik dalam alam sekitar. Yang ketiga, kepentingan hutan adalah sebagai sumber perubatan. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan kebanyakannya boleh digunakan dalam bidang perubatan. Akar, kulit, daun, ranting dan buah daripada pelbagai spesies tumbuhan dijadikan sebagai ubat. Jadual 4.5 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia yang mempunyai nilai perubatan. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti tongkat ali, bahagian di mana yang berfungsi sebagai perubatan di bahagian akar. Tumbuhan sembung iaitu daun, akar dan bunga, senduduk, daun, pucuk dan akar, penggagar, keseluruhan pokok dan tumbuhan seperti kremik. Bahagian yang berpotensi sebagai perubatan ialah di bahagian daun. Yang keempat adalah sebagai habitat. Hutan bertindak sebagai habitat kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Hutan di Malaysia menjadi tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Haiwan yang memilih tempat berlainan untuk keselamatan, keperluan sumber makanan dan kesesuaian diri. Sekiranya tumbuh-tumbuhan musnah, pelbagai spesies flora dan fauna akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Apa itu habitat? Habitat ialah tempat hidup bagi haiwan atau tumbuh-tumbuhan secara semula jadi. Contoh lokasi ialah seperti di Taman Negara Endau Rompin di Johor dan Lembah Danum di Sabah. Seterusnya, sumber bahan mentah. Hutan adalah penting sebagai bahan mentah untuk membekalkan sumber kayu balak dalam industri membuat perabot. Buluh dan rotan digunakan dalam industri pembuatan kraf tangan dan perabot. Manakala kayu bakau pula dijadikan sebagai bahan api dan bahan binaan, iaitu cerucuk untuk tapak pembinaan kerana sifatnya yang tahan air. Contoh sumber bahan mentah seperti rotan dan kayu balak.
Info, Malaysia telah mengamalkan kaedah yang bernama Selective Management System SMS yang terkandung dalam amalan pengurusan hutan secara mampan. Melalui teknik ini, hanya pokok balak yang matang akan ditebang manakala pokok balak yang masih muda akan dibiarkan terus membesar. Kegiatan manusia yang mengancam tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, aktiviti pertanian. Kawasan hutan yang telah diteroka untuk aktiviti pertanian, tumbuhan asal hutan diganti dengan tanaman pertanian. Yang kedua, aktiviti pembalakan. Aktiviti pembalakan telah menyebabkan spesies-spesies balak ditebang. Tumbuh-tumbuhan renek juga akan dimusnahkan. Ini akan mengganggu ekosistem kawasan tersebut. Yang ketiga, pembinaan empangan. Pembinaan empangan telah menenggelamkan banyak kawasan hutan. Ada spesies-spesies tumbuhan yang diancam kepupusan kerana habitat mereka ditenggelami air. Dan yang terakhir adalah pembinaan jalan raya. Pembinaan jalan raya menyebabkan tumbuh-tumbuhan ditebang dan diganti dengan laluan jalan raya. Pembinaan ini juga memberi ancaman tanah runtuh di kawasan lereng bukit. 4.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, kesan positif. Ada 4 kesan positif. Yang pertama, pembangunan hutan, penghutanan semula, taman negara dan hutan simpan. Seterusnya, kesan negatif juga ada 4. Yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, hakisan tanah. Yang ketiga, kawasan tadahan hujan terganggu. Yang keempat, kepupusan flora dan fauna. Jawab soalan pengukuhan di bawah. Huraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang kedua, huraikan kegiatan manusia dan kesan terhadap tumbuhan semula jadi. Yang ketiga, huraikan kesan negatif manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Terima kasih semua, selamat belajar. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran bab seterusnya selepas ini. Bye. Assalamualaikum.